panas. Yang ni memang panas. Yang ini memang panas. Kontroversi yang melibatkan 5 individu yang didakwa mengaibkan penyanyi Siti Nordiana masih belum sampai ke titik penamat. Bulan lepas, Melody telah mendapatkan kenyataan daripada pihak Siti Nordiana yang menuntut permohonan maaf secara terbuka serta bayaran ganti rugi. Tidak mahu berdiam diri, kini pihak defendant dikabarkan sedang bersiap sedia untuk berdepan di mahkamah. Apa sudah jadi? Jom kita dengar cerita ini. Sekarang kita bersama dengan peguam bela 2 kepada defendant keempat dan kelima, iaitu Puan Nurul. Susulan kontroversi yang tengah melanda mengaibkan ataupun dikatakan memfitnah penyanyi Siti Nordiana. Puan Nurul sebagai wakil kepada defendant keempat dan kelima itu, mungkin apa yang Puan Nurul boleh katakan buat ketika ini? Ada sesuatu saman fitnah difalkan, kita akan kajilah. Of course dua-dua pihak akan kata dia punya kes kuat, kita kata kes kita kuat. Biasalah benda tu di mahkamah. Jadi dia ada satu standard untuk menentukan fitnah atau tidak. Menurut pendapat kita sebagai peguam, kita percaya terdapat pembelaan yang kuatlah berikutan kata-kata yang diadukan tu. Mereka percaya tiada unsur fitnah lah. Kita memang bersedialah untuk membela. Bercakap mengenai bersedia, bagaimana tahap persediaan yang dibuat pada ketika ini oleh Puan Nurul dan juga defendant yang keempat kelima itu? Sebenarnya mahkamah sedang menetapkan tarikh bicara dah. Untuk plaintiff Siti Nordiana, dia adalah yang kena falkan jawapan kepada pembelaan defendant ni lah. Lepas dia dah falkan, nanti akan ada arahan untuk dokumen dan untuk teruskan perbicaraan. Jadi sekarang kita tengah busy lah kumpul dokumen dan buat penyata saksi dan sebagainya untuk teruskan dengan perbicaraan. Semuanya lepas dia dah saman, kita file pembelaan, dia file jawapan, dokumen dan jumpa di mahkamah tu, maksudnya kita akan menghadiri perbicaraan tersebut lah. Di sebelah sini ada versi mereka tersendiri. Kita harap mahkamah akan dapat lihat versi yang defendant keempat dan kelima, yang mana saya kira tiada fitnah tersebut. Tiada fitnah ni maksud dia tidak mematuhi elemen fitnah lah. Jadi kita tak boleh nak sensationalize juga sebab dia kes mahkamah kan, jadi kita tertakluk kepada undang-undang tertentu. Jadi kita pun tak boleh nak bahayakan atau prejudiskan lah hak defendant keempat dan kelima. Kalau saya cakap, kami tidak takut kerana kami berada di pihak kebenaran. Mungkin Puan Nurul sebagai wakil kepada mereka, sejauh manakah tahap kebenaran yang dimaksudkan? Sebenarnya saya tahu Melody memang akan tanya saya sampai dapat jawapan tu. InsyaAllah bila dah ada keputusan nanti kita dapat tahulah kan. Cuma untuk sekarang kebenaran ada banyak. Kadang-kadang benar cerita tu, kadang-kadang fakta yang dilemparkan dua-dua pihak pun ada kebenaran dia. Yang penting adalah untuk mencapai satu standard saman fitnah tu, saya rasa mereka ada pembelaan yang baik. Begitu saja. Pihak Siti Nordiana ada membuat tuntutan permohonan maaf secara terbuka dan juga ganti rugi. Mungkin dari side defendant, Puan Nurul memberi nasihat kepada defendant untuk memohon maaf secara terbuka ataupun apa-apa yang perlu dilakukan sewajarnya. Dalam kesemua kes-kes fitnah yang mana-mana pun, termasuk kes di sini, permohonan maaf ni adalah hak masing-masing untuk buat ataupun tidak. Walau bagaimanapun terdapat tuntutan-tuntutan lain selain daripada permohonan maaf tersebut yang menjadikan pembelaan dimasukkan dulu. Kita kena patuh prosedur mahkamah dulu. Lepas tu settlement between parties masih possible. Sekiranya kedua-dua pihak boleh ketepikan persengketaan dan sebagainya, kami peguam tak akan menghalang lah. Cuma daripada segi sudut kerja kita tu memang kita kena bela dulu, masukkan semua yang mahkamah arahkan sebab tak boleh tangguh. Lepas tu nanti kalau pihak-pihak sudi selesaikan dengan baik dengan permohonan maaf, kita akan menggalakkan cara tersebut lah. Macam Puan Nurul cakap tadi, sedang menunggu tarikh pembicaraan untuk mahkamah kan, dan sekarang pun tengah buat persediaan yang sewajarnya. Puan Nurul adalah wakil kepada defendant yang keempat dan kelima. Mereka mengatakan sebelum ini mereka tidak boleh memberi kenyataan selain daripada Puan Nurul. Sekiranya kalau kami pihak Melody ingin menghubungi mereka untuk memberi kenyataan, adakah Puan Nurul sendiri boleh memberi izin? Saya tak pernah membuat apa-apa halangan untuk memberi kenyataan. Apa yang saya maksudkan adalah kenyataan-kenyataan seperti mana yang tidak dibenarkan dan sepatutnya tu, mereka tidak ada halangan. Cuma kenyataan tu memang akan ditapislah oleh kita sebelum kenyataan tu dikeluarkan lah. Pihak Melody cuba mendapatkan kenyataan daripada pihak Sam dan Aida G, namun tidak dapat dihubungi. Kita tak pasti kenapa tak dapat dihubungi. Apapun, Melody harapkan isu ini dapat diselesaikan dengan cara yang paling baik oleh kedua-dua belah pihak.